Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk siri seterusnya dalam panduan video tutorial bagi kita membangunkan platform ilmu Kolej Komuniti Jempol Negeri Sembilan. Okey, kali ini kita nak tunjukkan bagaimana kita nak create beberapa kita nak create template lah dalam setiap tapak GC ni. Jadi mohon kerjasama sahabat-sahabat dalam UPD untuk ikut garis panduan ni lah. Okey. Jadi kita buka kita punya GC. Okey, ada dua benda lah yang kena buat. Pertama, kita create iaitu topik. Okey, kita create topik. Topik pertama adalah rujukan ataupun garis panduan lah. Garis panduan. Okey, garis panduan. Jadi tujuan topik untuk garis panduan ni, kita fokus dia adalah kita akan letak apa-apa bahan kita ke ataupun daripada pihak pengurusan ke, daripada pihak kualiti ke, daripada JPKK ke. Jadi garis panduan ni adalah bahagian di mana semua dokumen yang berkaitan dengan pengurusan PDP tu, SOP, apa dia punya garis panduan, dia punya perkeliling dan sebagainya akan diletakkan di bahagian ini. Okey, ini pertamalah. Okey, garis panduan. Kalau kita nak mungkin lagi nampakkan dia punya susun atur tu, kita akan letak A garis panduan. Kemudian kita create lagi satu topik lain iaitu B, kita panggil sebagai tips dan juga rujukan. Okey, yang ini lebih kepada kita akan himpunkan berkaitan dengan tips-tips bagaimana proses pengajaran yang berkesan lepas tu mungkin kita akan ada bahan-bahan nota rujukan, bagaimana nak mengendalikan flipping classroom menggunakan GC dan sebagainya, ataupun mungkin rakaman-rakaman yang daripada kursus-kursus yang kita akan buat di masa hadapan, kita akan letak di bahagian tips dan rujukan ni lah. Okey, dan buat masa ni inilah mungkin yang kita cadangkan, dan mungkin kita akan tambah dari semasa ke semasa lah. Okey, dan kalau tuan-tuan tengok, dia macam tak teratur kan. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Tuan-tuan klik saja, klik dan hold, jangan lepas, dan boleh gerakkan mengikut susunan tu tadi. Okey, A, B, tips dan rujukan. Okey, kemudian untuk step kali ini mohon kerjasama tuan-tuan untuk invite dua email ni. Okey, satu adalah daripada kita punya email admin, super admin untuk unit pembelajaran digital, iaitu upd@kkjns upd@kkjns@collegecommunity.my. Okey, ni. Dan satu lagi daripada unit jaminan kualiti, sebab saya difahamkan unit jaminan kualiti pun ada dia punya inilah fungsinya dalam proses PDP ni. Okey, jadi saya ambil kesempatan kat sini, di mana kita tak nak bangunkan secara berasingan. Jadi nanti akan menambahkan banyak kerja. So dengan kelebihan cloud storage ni, dan juga aplikasi cloud ni, jadi kita collaborative pada satu sistem yang sama, dengan kepelbagaian fungsi dan peranan masing-masing. Peranan masing-masing ada peranan masing-masing, ada tanggungjawab masing-masing, tapi disatukan di atas satu cloud. Jadi kita akan makin lama kita akan faham tentang konsep ini. Satu lagi adalah iaitu kualiti KKJNS. Kualiti KKJNS @collegecommunity.my. Dan invite dua ni, dan dengan cara ini apa yang akan berlaku adalah pertama, dengan ID admin tu tadi, akan boleh kontrol semua tapak GC, boleh tengok semua tapak GC. Dan yang kedua, dari segi nak buat perkongsian selepas ini,
cukup mudah kan, perkongsian bahan dan sebagainya. Okey, contohlah unit quality, dia ada bahan yang dia nak share nanti dekat bahagian garis panduan ni. So dia akan buat apa? Dia create satu, dia ambil material, okey, dan kemudiannya tuan-tuan dapat tengok dekat sini. Okey. Nanti semua modul dah dekat tepi ni. So klik je semua. Jadi dia akan apply pada semua GC berkenaan. Kan senang kerja kita tu nanti. Okey? Okey, baik. Dan jangan risau. Okey, sebagai contohlah, saya tunjukkan dekat sini garis panduan pensyarah untuk PDP. Sebagai contoh, saya tambah satu, saya masukkan file. Okey. Katalah garis panduan tu. Okey, saya browse. Ini sebagai contoh je. Saya nak tunjukkan desktop. Katalah ada PDF. Okey, dah memang ada pun garis panduan penyediaan ni ya. Okey, bila kita upload, nampak garis panduan ni. Okey, nanti yang step seterusnya nanti kata contoh ini untuk jaminan kualiti. Okey, boleh senang apply pada semua dan pastikan nak letak kat mana. Sebab itulah kita nak minta penyelaras sahabat-sahabat penyelaras UPD buat dulu dia punya topik ni. Okey, nak letak dekat bahagian garis panduan. Dekat bahagian post ni, jangan post. Kita letak sebagai save draft. Okey, save draft. Okey, bila berlaku save draft tersebut, apa yang tuan-tuan akan nampak? Okey, garis panduan tu akan berada dekat topik dia. Dan dia akan nampak draft. Tapi, nanti para pensyarah, yang macam contoh sekarang ni, untuk subjek ni, siapakah pensyarah subjek? Okey, Puan Mega dan Puan Ros. Okey, dia akan nampak dan boleh download garis panduan tu dekat GC masing-masing, dekat handphone ataupun dekat komputer masing-masing, dan dalam masa yang sama. Kalau nak dibandingkan dengan satu lagi file yang dekat bahagian bawah ni, yang bahagian bawah ni hanya pelajar je nampak, yang ini pensyarah saja. Jadi saya harap garis panduan ni akan dapat membantu tuan-tuan dan perempuan bagi penyediaan platform ilmu kita dengan lebih baik lagi. Okey, kita fokus dekat GC saja. Okey, tuan-tuan GC saja. Tentang dekat Google site ilmu itu jangan dibimbangkan, jangan dirisaukan. Itu hanya landing page saja. Okey, untuk para pensyarah dan juga mana-mana pihak yang kolaboratif untuk pengurusan PDP secara digital ni, kita fokus dekat Google Classroom. Okey, saya itu saja. Saya mohon kerjasama sahabat-sahabat jawatankuasa UPD untuk menyediakan apa tadi? Create dua topik ni. Okey, dan pastikan letak dekat mengikut susunan seperti ini, dan kemudian invite dua lagi email, dua lagi ID ni, okey, iaitu upd@kkjns@collegecommunity.my dan juga quality kkjns@collegecommunity.my. Okey, invite dua-dua ni, dan nanti kedua-dua pihak ni tolong check email untuk confirm kan link bagi nak join dalam grup semua GC. Okey, saya minta kerjasama semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di siri yang berikutnya.